أجمعين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ورد كيد الكائدين على نبورهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur hadrat Allah yang dapat lagi kita teruskan pada malam ini dengan taufik daripadanya pada perbincangan daripada kitab Fathul Mu'in ini pada babul hudud, bab yang membicarakan hukuman-hukuman hudud, dan kita masuk pada hukum hudud yang pertama, iaitu hudud zina. Kita berhenti pada muka yang 293 dah. Wa ukhira situ ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa ukhira wujuban rajmun ka qawadin liwad'i hamlin wa fitamin la limaradin yurja bur'uhu minhu wa harrin wa bardin mufritaini. Na'am yu'akhkharul jildu lahuma wa limaridin yurja bur'uhu minhu aw likauniha hamilan li'anna al-qasda ar-raj'u la al-qatlu. Wajib pelaksanaan rejam sebagaimana pula qawad. Qawad ni makna bunuh balas, qisas. Ditunda demi menantikan kelahiran kandungannya dan melepas anak susuannya. Tidak bisa ditunda lantaran sakit yang bisa diharap sembuhnya dan lantaran udara panas atau dingin yang terlewat batas. Tetapi pelaksanaan had jilid, had rotan itu ditunda kerana panas atau dingin udara, kelewatan batas. Kerana si terkena jilid tengah sakit yang bisa diharap sembuh, atau si terkena jilid itu wanita hamil, kerana maksud hukuman jilid adalah membiking cedera, bukannya jera bukan jera ni ar-radu, memberi amarang, bukan membunuh. Okey. Jadi kita dah maklum bahawa apabila sabit hukuman zina ini, jenayah zina, maka orang yang muhsan akan dikenakan hukuman rejam sampai mati. Maknanya dibunuh dengan cara dilempar batu sampailah mati. Dan orang yang tidak muhsan akan dirotang 100 kali rotang. Siapa yang muhsan ialah orang yang pernah menikah dalam pernikahan yang sah. Bukan sekadar nikah, bahkan dia telah bersama dengan isteri dengan cara yang halal. Maka orang ini dikira orang yang telah muhsan. Andai kata berlakulah perempuan tu mengandung,
perempuan yang melakukan jenayah itu mengandung. Ini dibincangkan. Kata pengarang, wa ukhira wujuban rajmun, dan dilewatkan, ditangguh, wajib tu, wajib hukumnya ditangguh rejam. Hukuman rejam kena tangguh. Ka qawadin, begitulah hukuman bunuh balas kalau kena qisas. Seseorang itu kena kisah, kena tangguh hukuman liwad'i hamlin, tujuan untuk beranakkan kandungan. Perempuan ni mengandung, jadi dia dikenakan hukuman hudud rejam sampai mati. Tak boleh lagi lah, kena tangguh dulu. Sampai dia beranak, kemudian sampai dia boleh menyusukan anak, maka barulah perempuan tadi boleh dihukum rejam. Orang lelaki boleh terus lah, tak ada apa-apa, dia tak beranak. Perempuan ni liwad'i hamlin wa fitamin, dan juga kerana bercerai susu. Untuk dia bercerai susu dulu dalam tempoh setahun ke 2 tahun. Tengok budak itu dah boleh makan dengan makanan yang biasa, maka boleh perempuan tadi dikenakan hukumannya. La limaradin yurja bur'uhu minhu, tidak kerana sebab sakit yang diharapkan sembuh. Kalau dia ada penyakit yang mungkin boleh sembuh, adakah perlu ditunggu sembuh dulu baru dikenakan hukuman supaya dia dihukum dalam keadaan segar dan sihat? Jawapan dia tak perlu. Sebab lagi nak mati kok. Faham tak? Lagi nak mati juga. Penyakit yang boleh diharapkan sembuh. Kalau penyakit dia tidak diharapkan sembuh, maknanya itu jelaslah diteruskan hukuman. Tapi penyakit yang diharapkan sembuh, adakah dia kena hukuman dalam keadaan sihat betul-betul tak? Sebab hukuman dia hukuman mandatori mati, maka sakit tak sakit pun hukum je lah. Okey. La limaradin yurja bur'uhu, tidak kerana sakit yang diharapkan sembuhnya, maka tak perlu tangguh, tak perlu takhir. Wa harrin wa bardin, dan juga kerana harrin wa bardin, kerana panas ataupun sejuk, mufritaini, yang bersangatan, juga tak perlu tangguh. Ni nak lakukan hukuman, kita nak rejam ni, sejuk sangat ni, suasana sejuk sangat ni, atau panas terik sangat ni, perlu tangguh? Tak perlu tangguh, sebab akhir dia akan mati juga. Orang yang kena hukuman kisah ataupun rejam dia akan mati juga. Jadi tak perlu tangguh kerana cuaca yang melampau. Seterusnya, Naam, kata musannif, namun yu'akhkharul jildu lahuma, yu'akhkharul jildu lahuma, tapi ditakhirkan hukuman pukul rotan itu kerana sebab panas ataupun sejuk. Kalau musim panas hangat, dia rotan ni kena rotan depan. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin, Tuhan sebut dalam surah An-Nur, hendaklah disaksikan penyiksaan atau hukuman itu ta'ifatun minal mu'minin, sekumpulan orang yang mukmin. Makna dibuat di tempat yang boleh didatangi orang dan dilihat, disaksikan. Jadi orang macam ni kena hukum. Adakah kalau musim panas macam mana nak rotan musim panas, tengah-tengah panas tu, ataupun tengah-tengah sejuk sangat? Hak ni kalau melibatkan hukuman rotan, maka boleh ditangguh kalau cuaca itu terlampau. Tu kata yu'akhkharul jildu lahuma, boleh ditakhirkan, dilewatkan hukuman rotan kerana sebab cuaca yang terlampau panas ataupun sejuk. Wali maradin yurja bur'uhu minhu, begitulah juga boleh ditangguh hukuman rotan kerana sakit yang diharapkan sembuh daripada orang itu. Nampak? Jadi orang ni sakit, dia patut kena jalankan hukuman, kena rotan. Kena rotan. Tapi dia tengah sakit contohnya. Maka macam mana? Tak perlu lagi lah. Tak perlu.
Tak perlu jalankan hukuman, tak akhirkan dulu sehingga dia sembuh baru dikenakan hukuman rotan. Sebab apa? Sebab kalau sakit, orang bimbang takut jadi meninggal pula. Padahal bukan kita tujuan rotan ni nak suruh mati dah. Bukan tujuan pun untuk suruh mati. Kalau rejang ni memang nak terlamat dia untuk mematikan orang tu. Tapi kalau sakit yang boleh diharap sembuh, maka kena tangguh dulu. Walikaunihi hamilan, walikauniha hamilan, ataupun keadaan wanita tadi hamil. Boleh juga ditangguh. Orang puan ni mengandung. Mengandung ke mana? Dah muhsan, dah dia tak pernah menikah lagi kan? Tak pernah menikah. Tiba-tiba mengandung dia. Mengandung dengan anak yang tak sah tarah ya, luar nikah ni. Maka dikenakan hukuman rotang 100 kali rotang. Masa tengah mengandung tu boleh bukur ke tak? Boleh. Tak boleh bukur. Kena tangguh dulu sampai dia melahirkan anak. Okey. Kenapa? Li'annal qasda ar-rad'u la al-qatlu. Kerana tujuan daripada rotang tu ialah memberi amaran. Untuk dia orang ni berhenti buat perbuatan tadi, beri amaran, bukan tujuan untuk bunuh. Kerana itu boleh ditangguh kerana sebab-sebab tadi. Ada pun masalah mula-mula tadi kerana sebab cuaca panas ataupun sakit, tu dah ambil kira. Sebab hukuman ni kena rejang sampai mati. Okay. Kemudian kata pengarang rahimahullah, wa yathbutu zina bi iqrarin haqiqiyyin mufassalin nazira ma fi syahadati walau bi isyarati akhrasa in fahimaha kullu ahadin walau marratan wala yushtaratu takarruruhu arba'an khilafan li Abi Hanifah. Perzinaan bisa tertetapkan adanya dengan ikrar hakiki yang terperinci sebanding dengan perincian dalam masalah persaksian, sekalipun dengan cara isyarat orang bisu, jika setiap orang bisa memahaminya, atau sekalipun hanya dikatakan sekali. Tidak dipersyaratkan ikrar diulang 4 kali. Lain halnya menurut Abu Hanifah. Sekarang ni masuk dah masalah pengsabitan. Bagaimana nak mensabitkan hukuman zina tu? Pensabitan zina supaya dikenakan hukuman. 2 lah cara, iaitu ikrar, yang kedua bayyinah syahadah. Dia akan sebut yang pertama dulu, wa yasbutu zina, dan sabit hukuman zina itu atau zina itu sendiri sabit bi iqrarin, dengan cara pengakuan. Tuan hak berlaku yang melakukan jenayah tu ngaku. Tak dia ngaku. Iqrar ni iqrarin hakiki, ikrar yang hakiki, makna ikrar sungguh yang ngaku. Kenapa dia takyidkan sini dengan ikrar hakiki? Sebab kalau masalah kita kata persaksian lain, dia ada satu namanya yamin al-mardudah, maknanya sumpah yang tertolak. Pihak pendakwa dakwa, yang didakwa tak ada bukti nak tolak, maka disuruh pihak yang tertuduh bersumpah. Jadi pihak tertuduh tak bersumpah, maka akan dikembalikan sumpah kepada pendakwa. Kalau pendakwa buat bukti, selesai ni dalam kes tak ada bukti, maka bersumpahlah. Siapa yang kena sumpah? Orang yang dituduh. Tertuduh kena sumpah, wallahi saya tak buat, demi Allah, demi Allah, wallahi wa billahi wa tallahi, tak apa. Tak tambah benda pun nak tak mushaf pun tak salah. Wallahi rekod buat rekod buat ke mana nak kena ada wallahi tu, demi Allah tu. Saya nak buat, dia kena sumpah gitu. Tiba-tiba dia tak mau sumpah, maka dikembalikan sumpah kepada pendakwa. Orang dakwa dia kena sumpah, dia panggil yamin mardudah, sumpah yang dikembalikan. Jadi yamin mardudah ni dalam masalah, sebahagian masalah lah diterima, maka boleh dikenakan hukuman. Bukan dalam masalah-masalah tertentu diterima hukuman melalui sumpah yang
dibalikkan semula kepada pendakwa. Hak tu adakah dia anggap ikrar? Dah awak tak mengaku sangat, tak menafi sangat, orang susuh tak bersumpah dah. Anda. Jadi pihak yang menuduh tu bersumpah pula. Jadi kuat. Adakah dianggap macam ikrar? Tak. Dalam masalah sebab itu dikaitkan ikrar hukum al-haqiqi, bukan ikrar yang hukmi. Yang mardudah ni dikira ikrar yang hukmi. Macam ikrar orang suruh nafi, dia tak mau nafi, dia tak mau sumpah nafi. Jadi orang tertuduh ni patutnya kena sumpah menafikan dakwaan orang. Dia tak mau nafi, tak mau sumpah penafian tu, maka pihak pendakwa yang bersumpah. Masa akal-akal orang yang dituduh tadi tu ikrar, tapi secara tidak langsung. Itu panggil ikrar hukmi. Ya. Maka di sini dia kata kena dalam masalah ni nak sabit hukuman hudud zina, kena ikrar yang hakiki. Tak boleh sekadar nak balas sumpah gitu, tak boleh. Dia kena ikrar bahawa dia buat perbuatan tu. Iqrarin haqiqiyyin mufassalin pula. Yang tafsil, apa makna mufassal? Dia kena sebut secara detail. Mufassalin nadhira ma fi syahadah, seumpama dalam masalah penyaksian tadi. Kayak gini, nanti penyaksian dia akan sebut saksi yang melihat perbuatan zina kena cerita secara detail. Orang yang mengaku tu kena cerita detail lah. Kalau Tok Hakim tanya, awak buat zina, macam mana cerita kau ni? Tok Hakim pula kena amanah lah. Tok Hakim kena amanah lah. Benda hak sekadar perlu, tanya hak sekadar perlu lah. Tanya sekadar perlu. Kadang-kadang depan Tok Hakim ni habis cerita, dia korek. Jadi kadang-kadang orang nak cerita, Tok Hakim tak bersalah pun, tak ada masalah. Tok Hakim orang tu nak cerita, nak luah masalah dia. Maka dia perlu mengakui secara mufassal. Tak kata saya zina gitu je. Zina dengan siapa? Tak tahu kok. Bila tak tahu kok? Tak tahu tak boleh nak sabit . Dia kena cerita sebagaimana syahadah kat gini. Macam mana perlakuan dia, di mana, dengan siapa, waktu bila. Okey. Walau bi isyarati asrasa, walaupun dengan isyarat orang yang bisu. Orang bisu dah berzina kok. Ya, dia bisu mulut, orang lain tak ada benda. Orang lain molek ada, mulut je bisu. Dah dia mengaku berzina. Boleh? Dah nak cakap mana? Ada isyarat. Pandai-pandai lah isyarat tu dah. Kalau orang pandai bahasa isyarat, dia tahu dah. Kadang bab ni pun tak perlu orang pandai bahasa isyarat. Orang buat isyarat tahu dah. Isyarat-isyarat yang sepatut yang memberi makna tu lah. Saya tak boleh buat lah sini, kat lagi viral pula. Itu ada dah viral seorang, orang buat isyarat yang tidak senonoh dalam kuliah. Padahal kawan tu gua je. Jadi isyarat tu faham lah makna ketugas hakim lah nak tentu bahawa isyarat ini dengan syarat in fahima al-isyarah tadi kullu ahadin, kalau isyarat dia boleh difahami oleh setiap orang. Bukan isyarat hok payah-payah. Isyarat payah-payah benda pula buat ni macam betul AG lah, tak tahulah, tak erti. Di isyarat yang mana orang faham ni isyarat ni yang betul ni. Dia nak beritahu bahawa telah berlaku zina. Contoh, walau marratan. Syahadah ini cukup walaupun sekali sahaja. Sekali je. Wala yushtaratu takarruruhu arba'an, tidak disyaratkan berulang 4 kali. Khilafan li Abi Hanifah, menyalahi bagi pandangan Abu Hanifah. Abu Hanifah syarat 4 kali. Sebab dia kata dalam zina, saksi zina 4 orang, maka pengakuan mesti buat 4 kali sebagai bandingan dengan saksi zina 4 orang. Dalam mazhab kita tak, kalau dia mengaku sekali, jelas pengakuan tu cukup syarat, sabit lah. Tak perlu ulang 4 kali. Kemudian wabayinatin wa yathbutu bi iqrarin wa bayinatin fassalat bihi bi dhikri al-mazni biha wa kayfiyatil idkhali
wa makanihi wa waqtihi ka ashhadu annahu adkhala hashafatahu fi farji fulanah bi mahalli kadza wa waqti kadza wa bi mahallin kadza wa waqtin kadza ala sabili zina. Dan bisa tertetapkan berdasarkan bayinah saksi, iaitu di sini 4 orang saksi yang memerincikan dengan menyebut wanita yang dizinai tadi, cara memasukkan hasyafahnya, tempat dan waktu pelaksanaannya. Misalnya, kata dia, saya menyaksikan bahawa si Anu memasukkan hasyafahnya ke dalam faraj si fulanah di tempat ini, waktu jam sekian dan atas cara perzinaan. Jadi hak ni bayinah ni. Sebab itu pensabitan zina dengan bayinah ni payah nak berlaku. Bahkan dalam sejarah pun yang sabit ialah dengan ikrar. Sabit dengan ikrar. Sebab apa? Sebab dia syarat dia ketat. Bibayinatin fassalat, dengan bayinah yang memperincikan, mendetailkan, bidzikril mazni biha, perempuan yang dizina dengan dia. Ada. Ini sebut lah, si pulang si pulang. Learning macam-macam ada. Kerana rosaknya akhlak kadang-kadang dalam masyarakat tu, pengaruh barat atau pengaruh barat tu kadang-kadang bukan sekadar tu siap rakam. Siap rakam ni makna orang tengok muka tu orang kenal. Jadi makna kenal lah orang siapa nak buat. Cumanya dia kena ngaku lah. Dah boleh tak sabit dengan cara video? Tak boleh. Dia kena pengakuan hidup. Dengan video saja tak boleh. Sebab apa? Sebab boleh berlaku penipuan pada video tu, boleh berlaku. Bila pergi zaman AI sekarang ni, dia boleh buat tukar muka ke, dah. Tukar muka, tak muka, boleh. Tak ada benda. Boleh buat. Dan walaupun kata betul sekalipun, dah betul dah ni. Ni dah betul, rakaman betul, guna handset ni. Walaupun betul sekalipun, kerana ada syubhah yang berlaku tu, maka kena pengakuan hidup juga. Orang tu mengaku. Kalau tak mengaku, tak boleh kenalah hukuman hidup ni. Bawa jatuh kepada hukuman takzir. Hukuman takzir. Jadi hukuman takzir ni tengoklah, kalau bawa ke mahkamah syariah, dia akan berilah hukuman-hukuman yang termaktub dalam enactment yang telah ada di negeri tersebut. Nampak tak? Okay? Baik. Jadi di sini dia kena terangkan wa kaifiyatil idkhal, bagaimana cara masuk, bagaimana berlaku persetubuhan itulah. Wa makanihi, tempatnya di mana. Tempatnya di mana, kat mana? Hotel mahal ke hotel murah? Belakang Rock ke belakang Batu Nisan? Ni khabar tu. Wa waqtihi, waktu dia bila. Ini siapa ni? Ini orang hak saksi. Saksi. Dah saksi nak tengok 4 orang kan ni, pakat. Kalau pakat niat dia jadi fasik dah. Niat nak tengok orang tu. Nampak tak? Jadi dia kena maknanya tertengok. Siapa nak tertengok ni? Ka ashhadu, contoh lafaznya, lafaz penyaksiannya. Kalaulah nak letak dalam enactment ataupun tata cara hukum ni, kena buat gini. Ka ashhadu annahu adkhala hasyafatahu fi farji fulanah, seperti aku bersaksi bahawa si fulan memasukkan alat dia dalam alat perempuan tadi, bi mahalli kadza, pada tempat begian, wa waqti kadza, dan waktu begian, ala sabili zina, atas jalan perzinaan. 4 orang kata gitu. Sama. Kalau ada tak sama, tak boleh jatuh hukuman hudud ni. Kena turun ke takzir. Nampak tak? Kemudian kata pengarang, walau aqarra bizina thumma raja'a an dhalika qabla syuru'i fil haddi aw ba'dahu binahwi kadhabtu aw ma zanaitu, wa in qala ba'dahu kadhabtu fi ruju'i aw kadhab kuntu fa akhadtu fa zanantuhu kuntu fa akhadtu fa zanantuhu zina, wa in syuhida haluhu
bikadhibihi fi mastadhharahu shaykhuna bi khilafi ma aqrartu bihi li'annahu mujarradu takdhibin lil bayyinah asyahidati bihi saqatal haddu. Itu jawab dia. Hukuman had menjadi gugur apabila seorang ikrar bahawa telah melakukan perzinaan lalu cabut kembali ikrarnya itu sebelum dimulai pelaksanaan had atau sesudah memulai dengan semacam katanya saya berkata dusta atau saya tidak berzina, sekalipun setelah itu mengatakan saya dusta pencabutan kembali ikrarku, atau dengan katanya adalah saya bermufakhazah lalu saya kira zina. Sekalipun keadaan dirinya tampak berkata bohong menurut yang dianggap zahir oleh guru kita. Lain halnya dengan katanya saya tidak ikrar zina, kerana kata-kata ini semata-mata sebagai mendustakan bayinah yang membuktikan perzinaannya. Ni cerita tata cara hukum yang hakim lah kena tahu ni. Nampak? Dia kata sini, lau aqarra bizina, kalau seorang tu mengaku zina, thumma raja'a, kemudian dia tarik balik. Dia kata dia zina gini-gini, dia mengaku depan Tok Padi lah ni. Mengaku depan Tok Padi. Kalau cakap kedai kopi, cakap tu dak jatuh hukum, tapi benda tu pertamanya orang ini dia menceritakan aib dia dan maksiat pada orang. Orang gini Allah Ta'ala tak tutup aib dia di akhirat. Sebab dia buka aib dia depan orang. Walhal kalau dia taubat dah, dia kata kalau tadi taubat dah, tapi dia cerita keaiban dan maksiat dia pada orang. Cerita keaiban dan maksiat dia kepada orang. Maka orang begini Tuhan tak akan tutup aib di akhirat. Sebab dia tak tutup aib dia kat dunia, Tuhan tak tutup aib dia kat akhirat. Akan dibuka seluas-luasnya. Sebagaimana dia cerita ke orang tak ada rasa malu, patutnya dia taubat dengan Allah Ta'ala, dia cukup lah taubat. Patut tak payahlah cerita ke orang kisah-kisah silam zaman-zaman jahiliah dia, tak perlu cerita lah. Nampak? Sipang dengan dia dengan Tuhan. Maka orang ini Allah Ta'ala akan beri keampunan, dan Allah Ta'ala akan tutup dia aib dia di depan khalayak manusia, jin dan manusia di akhirat nanti. Itu. Okey. Jadi anda kata dia mengaku depan Tok Qadi, kemudian dia kata saya tarik balik. Thumma raja'a, ditarik balik. Andalika qabla syuru'i fil had. Tarik balik daripada ikrarnya sebelum permulaan had. Nak rotang dah ni. Ataupun orang nak ukur rejang dah. Dia kata dak saya dak mengaku lah. Salah. Saya dak terlibat pun. Saya dak buat pun. Tak. Au ba'dahu, ataupun selepas daripada tu. Selepas daripada mula hukum tu. Lepas mula hukum, tengah-tengah rotang tu contohnya. Dia kata saya tarik balik. Tak, saya pelawak saja, saya tipu saja. Tak berzina sungguh pun contohnya. Atau tengah-tengah lepar batu tu, dia kata dak, saya tarik balik, saya dak mengaku. Contoh. Saya dak sedar tadi saya buat pengakuan. Contoh. Kemudian orang macam ni hukumnya jawab di belakang tu saqatal had. Jawabnya belakang tu saqatal had. Gugur hukum had. Maknanya kena berhenti lah. Dan berapa rotang? 3 kali rotang. 3 kali rotang serik dah. Ampun dah. Kali pertama sebut aduh. Kali kedua sebut apa? Tepik. Kali ketiga ni orang otak CV. Otak CV sakit. Kali ketiga sebut mok. Gangster kan dia. Gangster. Kali ketiga sebut mok lah. Mok tak ada arah, sakit lah tu. Jadi 3 kali otak CV dia lain sikit, sakit tu. Waktu dak banyak. Di syariah dalam syarak ni dak sesakit dan tidak sekuat CV. Nampak tak? Tidak sekuat CV gitu. Okey. Maka tengah-tengah hukuman dijalankan, dia kata saya tarik balik. Dah kan berhenti lah. Berhenti lah. Orang kata tak adil, bukan masalah. Orang kata gitu sedap, bukan masalah tu. Masalahnya
dia telah dihadapkan hukuman tu satu hukuman berat dah tu. Pertamanya dia maruah dia patut diseksa. Yang tujuan daripada hukuman syariat ni bukan untuk menyeksa, tujuannya nak beri peringatan kepada dia dan kepada orang-orang lain yang tak kena. Nampak? Okey, jadi tu jawab di belakang saqatal haddu, gugur hukuman hudud. Dia tarik itu contoh binahwi kadzabtu, dia kata saya dusta. Saya pelawak saja, saya dusta. Au mazana itu saya tak berzina, kata saya tak berzina. Wa in qala ba'da kadzabtu wa in qala ba'du, walaupun dia kata selepas itu kadzabtu fi ruju'i, saya dusta pada penarikan saya. Saya dusta pada penarikan saya. Makna dia tarik dah. Dia kena hukum, sabit hukum. Dia sabit hukum. Lepas tu tengah kena hukum ataupun lepas tu dia pun tarik balik. Dia kata tak, saya tak buat. Saya tak buat. Dia tarik balik, saya tarik balik pengakuan saya. Tak kena hukuman. Walaupun lepas tu dia mengaku, saya tipu tadi, saya tarik balik tu. Makna berapa kali dia mendustakan diri dia tu? 2 kali lah. Dia dusta yang pertama dengan ikrar dia, 1. Makna dia tak sabit lah. Kemudian dia dustakan dengan penarikan dia tu pula. Dia kata saya tarik tadi pun pelawak je sebab tak mahu kena hukum. Adakah kena semula? Kena semula tak? Tak. Okey. Walaupun dia kata apa? Dia kata saya tipu pada penarikan balik pengakuan saya tu. Tadi dia kata saya tipu pada pengakuan. Sesat sekali tipu dah. Lepas tu dia kata pula saya tipu pada penarikan pengakuan, tarik balik pengakuan saya tu. Hatta gitu pun adakah kena balik semula? Dah. Gugur. Hukumnya hukuman hudud tu gugur. Dah macam mana? Kena kira semula, sabit daripada awal. Pensabitan tu. Pensabitan tu kena buat semula. Makna dia mengaku semula. Lepas tu tengok step satu-satu semula. Start balik daripada awal pengakuan. Bukan makna kalau dia kata saya tadi tipu je, tarik balik tu sebenarnya betul. Sebenarnya betul. Maka tetap gugur hukuman hudud. Itu lain. Dalam undang-undang sivil kita tak tahulah. Tapi dalam hukuman syariat, dalam hukuman Islam, hak kita belajar ni, hak ni dah lah kalau mahkamah syariah nak buat peraturan dan juga tata cara hukum, hak gini dah. Ni dah. Cuma dia kena buat betul ayat perundangan lah sikit. Tu je. Sebab hukum hakam yang dalam mahkamah, kalau tengok dulu zaman kerajaan Uthmaniyah, Majallatul Ahkam Al-Adliyah, dia buat satu qanun yang dinamakan Majallatul Ahkam, majalah hukum yang dibuat oleh kerajaan Uthmaniyah berdasarkan mazhab Hanafi. Kerana khalifah pada ketika itu dia bermazhab Hanafi. Maka apa yang dalam tu ialah apa yang ada dalam kitab mazhab Hanafi. Cuma dia siarah, dia susung balik, dia tulis balik atas ayat-ayat perundangan tu. Jadi apa hak kita belajar ni? Hak ni kalau kerajaan nak laksanakan, bersungguh nak laksanakan undang-undang Islam, hudud dan seumpamanya, perincian bagaimana tata cara nak buat tu kena ambil sini. Bukanlah kitab ni saja, maknanya contoh lah. Tapi benda tu benda tulis je. Pendetilan, kalau nak pendetilan lagi, yang boleh tengok pada hasiah-hasiah dan syarah kepada kitab-kitab yang lebih besar. Maka sebab tengok detail tu. Kalau tarik pula macam mana? Nampak? Kalau dia mengaku gini, kalau dia tarik balik gini, kalau dia dustakan penarikan balik tu, buat hukum. Jawapannya tetap akan digugurkan hukuman hudud. Okey. Au kuntu fa khaltu fa zanantuhu zina. Ni ataf pada mana ni? Ini ataf pada binahwi kadzabtu. Situ. Au kuntu fa khaltu tu ataf pada binahwi kadzabtu. Tadi dia kata dia tarik balik dengan cara dia kata saya dusta, ataupun saya tidak berzina, ataupun dengan perkataan fa khaltu fazanantu zina. Tak fakhaz tu ni mufakhazah ni makna main peha jelah.
Main pera je, saya ingat ke zina dah, lepas tu saya ngaku. Gitu. Fakal tu dak saya dak zina. Main pera je. Fazonan tu zina, saya ingat ke zina. Jadi nak tarik balik. Okey. Ghayah gugur, maknanya hukuman hudud ni gugur. Wa in syahida haluhu bikadhibihi, walaupun menyaksikan oleh keadaan situasinya dengan pendustaannya. Walaupun tengok dia ni dengan bukti-bukti lain, dia ni tarik balik ni nipu je, memang kes tu betul. Penarikan dia ni, penafian dia tu tipu je. Sebab apa? Hal keadaan dia tu menyaksikan dia ni berdusta. Dia tarik balik ni dah betul ni. Benda ni benda hak sahih dah. Tapi dia ngaku tarik balik kok. Walaupun gitu, hukuman ni tak kena wudu lah. Sebab tu nak jatuh wudu ni payah juga tu. Sebab tu akhirnya akan kembali pada ta'zir. Balik pada ta'zir. Okey. Walaupun keadaannya menyaksikan dengan berdusta dia, fi mastadhharahu syekhuna, pada hukum yang meneguhkannya, menyokongnya oleh guru kami Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Bi khilafi, lain keadaannya kalau dia kata ma aqrartu bihi, saya dak ikrar. Saya dak ikrar. Saya dak ikrar. Ni tak diterima ni. Sebab dia ikrar tu. Dia mengaku buat pengakuan, buat ikrar zina depan Tok Qadi. Jadi kalau dia kata saya tarik balik, saya dak berzina dan seumpamanya, hak tu kira gugurlah. Tapi dia kata saya tidak ikrar, saya tidak buat pengakuan. Tak buat dia awak buat tadi. Hak tu tak ada nafi. Sebab itu kalau dia nafi dengan cara ma aqrartu bihi, saya tidak ikrar dengan zina tu, tak boleh, sebab ikrar telah sampai. Cuma awak kena kata saya tarik balik ikrar. Ikrar tarik balik, mana ikrar tu ada. Dia tarik balik saja. Sekarang ni dia kata dia dah ikrar. Waktu tak boleh terima lah. Li'annahu mujarradu takdzibin lil bayyinati syahidati bihi. Kerana dia semata-mata mendustakan penyaksian yang menyaksikan dengan perbuatannya tadi. Itu tak boleh pakai lah. Kalau kata saya dah ikrar apa awak ikrar tadi. Jadi ayat nak tarik balik tu pun kena betul lah. Kena betul. Jawabnya saqatal haddu, gugur hukuman hudu, tak kena hudu. Li'annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam arada lima'izin birruju' ataupun arada, ta'rid. Arada ada sabdu arada lima'izin birruju', falaula annahu yufiduhu lama arada lahu bihi. Kerana Nabi SAW menawarkan kepada Ma'iz untuk mencabut kembali ikrarnya. Kalaulah pencabutan kembali itu tidak ada gunanya, nescaya Nabi tidak menawarkan kepadanya. Sebab bila zaman Nabi, Ma'iz ni ngaku pada Nabi, dia minta untuk laksanakan hukuman hudu. Kita tahu dua kes zaman Nabi. Ma'iz orang lelaki seorang, yang kedua perempuan daripada kabilah Ghamidiyah. Dua ni lah kes berlaku zaman Nabi. Jadi Ma'iz ni lelaki ni, sebelum dilaksanakan, dijatuhkan hukuman tu, Nabi tawar dah dia. Nabi tanya, la'allaka qabbaltaha, la'allaka lamasta. Nabi ta'rid. Nabi SAW arada ni, ta'rid ni makna buat kinayah. Buat kinayah bagi Ma'iz supaya nak suruh tarik balik. Nabi tak suruh tarik balik secara jelas. Sebab apa? Sebab Nabi ni hakim. Hakim, dia tu yang menjatuhkan hukuman. Jadi hakim ni tak layaklah memberi kita kata jelah sebut tu. Ni kadang peranan peguam, peranan penasihat ataupun orang-orang lain ni nak nasihat ni, nak cakap depan mahkamah kena gini-gini. Kalau salah juga, lain ni pun sama. Kalau salah penyataan, salah dakwaan,
Salah bawa kes, salah sikit je, tak lah awal. Tak lah. Walaupun kes tu betul ke apa. Sebab itu Nabi arada, Nabi ta'rid, Nabi buat kiasan, buat mengkiaskan bagi Ma'iz ni untuk tarik balik. Nabi kata apa? La'allaka qabbalta. Doamu cium je kot. Kamu cium saja, ataupun kamu setuh je kot. Tujuan apa? Nak suruh tarik balik. Arada lima izin berujuk. Maka falaula annahu yufidu, kalaulah penarikan balik ini tidak memberi faedah, lama arada lima izin lahu, lama arada lahu bihi. Nescaya Nabi takkan buat kiasan kepada Ma'iz untuk tarik balik. Ini menunjukkan bahawa kalau seseorang yang penjenayah dia tarik balik, ataupun orang ikrar tadi tarik balik, maka penarikan baliknya diterima. Dan hukuman itu tak dikenakan hukuman hudud. Wa min thamma sunna lahu rujuk, dari dasar itu maka disunatkan mencabut kembali ikrar berzina. Orang pakar sunat pula sunat. Mana orang ngaku tu sunat dia tarik balik. Walaupun berlaku dah. Apa pelik tu? Pelik. Patut jatuh hukuman. Ni hukuman Islam dengan hukuman hak manusia buat lain. Sunat lahu rujuk. Sunat bagi orang buat zina walaupun dia buat dah, sunat tarik balik. Sebab Allah Ta'ala bukan tujuan nak kenakan seksa sangat, nak suruh sedar dan tinggal perbuatan tu. Lepas tu dosa dia minta ampun dengan Allah Ta'ala. Kalau mahkamah sivil ni lagi tu hukuman tu lagi tu kena. Tak? Lagi boleh jalan tu dia akan kenakan. Tapi ini sunat pula, walaupun dia buat betul, sunat dia tarik balik. Kemudian kata pengarang wa kazina fi qabul rujuk wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sekadar itu wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.